Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada perkongsian kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan masih lagi dalam subjek usuluddin ya. Tajuknya adalah hukum akal. Okey, hukum akal, kita tengok kepada ta'rifnya. Ta'riful hukmil akli isbatu amrin au nafihi anhu. Itu hukum akal ialah menyatakan sesuatu perkara bagi sesuatu yang lain atau menafikan sesuatu itu daripada perkara tersebut. Okey. Kemudian kita tengok kepada hati dalilan minal Quran yadullu ala wujubi istiqdamil aqli. Iaitu dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menggunakan akal fikiran. Firman Allah, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqau afala ta'qilun. Iaitu, maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, iaitu orang yang mendustakan Rasul, dan sesungguhnya kampung akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidakkah kamu memikirkannya? Afala ta'qilun, tidakkah kamu memikirkannya? Okey, kemudian kita tengok kepada itu yang tadi tu, itu adalah hukum dalil Allah menyuruh kita menggunakan akal. Okey, manzilatul akli fi ma'rifatillah, kedudukan akal dalam mengenal Allah. Okey, yang pertama al-aqlu huwa manatut taklif. Akal adalah sebab mendapat kemuliaan taklif, iaitu tanggungjawab. Kerana makhluk yang tidak berakal tidak akan mendapat kemuliaan taklif itu. Orang yang tak ada akal tak ada tanggungjawab. Sebab tu kita tengok dalam kebanyakan hukum ataupun kebanyakan syarat sah pun dimasukkan akal ini sebagai contohnya syarat sah solat mesti berakal. Orang yang tidak ada akal maksudnya tak dipertanggungjawabkan padanya untuk solat. Okey, kerana taklif ataupun kebertanggungjawaban itu tidak berlaku kecuali bagi orang yang boleh memperolehi ilmu kebenaran. Maksudnya orang yang boleh menggunakan akal fikiran. Okey, kerana itulah kita tengok ulama-ulama dia kata orang yang syarat utama taklif ni adalah, syarat utama tanggungjawab dia adalah berakal, maka tidak ditaklifkan ataupun tidak dipertanggungjawabkan kepada mereka yang tidak berakal. Okey, yang kedua, kedudukan akal dalam mengenal Allah yang kedua adalah al-aqlu huwa ihdad daruriyat al-khamsin allati yajibu hifzuha. Iaitu perkara yang kedua ialah akal ini merupakan salah satu daripada perkara asas yang perlu dipelihara. Okey, perkara asas yang perlu dipelihara ada 5 perkara dan akal adalah salah satu daripadanya. Apa yang 5 itu? Kehidupan di dunia ini tidak stabil dan harmoni tanpa memelihara perkara-perkara tersebut, iaitu agama, akal, nyawa, keturunan dan harta. Okey, yang ketiga, al-aqlu huwa mawdi'ut taslim lid-dalail minallah subhanahu wa ta'ala. Iaitu akal adalah tempat menerima bukti-bukti yang jelas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengutuskan Rasul dan menurunkan kitab yang disampaikan kepada manusia agama yang benar.
menerangkan kepada kita tentang hujah-hujah dan bukti-bukti tentang segala hukum-hukum ataupun tentang diri Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Akallah yang menerima kesemua hujah-hujah tersebut dan memikirkannya. Kita perlu berfikir pada tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada alam semesta ini, menghayati Al-Quran dan kandungannya, iaitu pengertian, termasuk dalam juga tujuan agama dan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak perhatikan Al-Quran ataupun hati mereka terkunci? Okey, itu adalah kedudukan akal yang ketiga. Kemudian kita tengok bahagian hukum akal. Okey, bahagian hukum akal. Okey, bila disebut tentang hukum akal ini, dia mesti terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu wajib akli, mustahil akli dan jaiz akli. Iaitu perkara yang wajib bagi akal, mustahil bagi akal dan harus bagi akal. Yang pertamanya, dia wajib ni bermaksud mesti. Mustahil bermaksud mustahil itu yang boleh dimaksudkan tidak mungkin. Dan harus itu bermaksud boleh jadi. Apa yang boleh jadi itu, okey, al-wajib ma la yatasawwaru adamuhu, iaitu wajib ialah sesuatu perkara yang tidak tergambar tiadanya. Mesti tak tergambar akan tiadanya. Maksudnya kat sini seperti zat Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya. Dan setiap sesuatu perkara yang melibatkan tentang zat Allah ataupun sifat Allah ni, akal kita tak boleh nak terima kalau kita kata tak ada Tuhan. Ataupun akal kita tak boleh terima kalau kita kata Allah itu tidak bersifat dengan sifat melihat dan sebagainya. Okey, kemudian mustahil. Mustahil akli ma la yatasawwaru fil akli wujuduhu. Misalu asyariku billah, iaitu sesuatu yang tidak tergambar akan adanya. Sesuatu yang kita tak boleh gambarkan apabila dia ada kewujudannya, iaitu contoh kat sini ialah sekutu bagi Allah, asyariku billah. Perkara yang tak dapat diterima oleh akal, ada Tuhan lain contohnya, ada sekutu bagi Allah, tidak tergambar dalam fikiran kita adanya Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah perkara yang mustahil pada akal. Okey, kemudian kita tengok al-jaiz. Al-jaiz ma yatasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu, misalun hadza al-alam, iaitu sesuatu yang kita boleh gambarkan akan adanya atau tiadanya, seperti alam ini. Okey, itu adalah perkara yang harus bagi akal kita boleh bayangkan, kita boleh gambarkan ada ataupun tiadanya alam ini, ataupun ada ataupun tiadanya makhluk, ataupun ada ataupun tiadanya corona. Kita boleh tengok sebelum ni corona tak ada, kemudian sekarang corona ni ada, dan kita doakan insya-Allah corona tu akan hilang lagi. Dan harus bagi akal kita memikirkan perkara itu dari sudut adanya perkara itu dan tiadanya sesuatu perkara itu. Okey, kemudian kita pergi kepada al-alaqah. Al-alaqah bainal aqli wal wahyi. Okey, hubungan di antara akal dan wahyu. Yang pertama, al-wahyu yutlaqu ala kitabillah wa sunnatun nabawiyah. Wahyu disebut dalam kitab Allah dan
sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-aqlu syartun fi ma'rifatillah. Akal pula adalah syarat dalam mengenali dan memahami wahyu itu sendiri. Wahyu tadi ditulis dalam kitab dan sunnah. Akal pula adalah syarat untuk kita mengenal atau memahami dan memikirkan tentang wahyu yang ditulis ataupun wahyu daripada Al-Quran dan sunnah tadi. Okey, seterusnya al-aqlu syartun al-aqlu wasilatun lil idraki wat tamayyuzi. Akal adalah cara untuk mengetahui, membezakan dan memutuskan sesuatu. Okey, itu hubungan di antara akal dan wahyu. Okey, setakat itu saja perkongsian saya pada kali ini. Dan satu perkara, sesungguhnya orang awam boleh menjadi alim, tetapi tidak mungkin orang yang berilmu itu akan menjadi nabi ataupun rasul. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.